Habis tak masa tu 6. Itu dimaksudkan Allah Ta'ala. Jangan kata-kata berapa ribu 6 hari ke Allah jadikan semua kali komplit ni. Itu tak faham. Itu tak faham. Ni minta maaf siapa-siapa ahli tafsir dalam YouTube ni hebat-hebat, jangan salahkan saya. Saya ni dapatnya begitu. Kalau salah jangan ikut. Tapi saya tak pernah ragu. Sebab anzala 'alal 'abdihil kitabah wa lam yaj'al lahu. Apa pun yang dibagi pengetahuan pada kita, tak pernah Allah bagi tahu bengkok. Tu minta maaf. Saya bukan nak apa kata ahli tafsir tak dapat nak menafsirkan. Saya pula pandai-pandai buat. Saya bukan pandai-pandai. Saya bercakap bukan nafsu saya. Saya bercakap supaya saya dapat bagi tahu manusia apa yang Allah Ta'ala suruh, supaya manusia tidak was-was dengan Allah. Tidak was-was dengan Allah. Sebab semua peringkat 6 peringkat sitati ayam dan 6 masa tu Allah dah komplitkan, dah ada dah. Cuma berlalunya tadi tepat pada waktu tu, nanti skrip tu keluar lah. Sekejap lagi apa nak jadi kita tak tahu, tapi Allah dah susun dah semua. Dia berjalan masa tu tadi, wal asr, demi masa sentiasa berjalan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Sejak azali lagi dia dah dalam tu dah komplit. Sitati ayam tu dalam tu dah komplit, kan? Jadi dia sekarang ni dah sampai ke, nak masuk ke 5. Masuk tak lama lagi 5 ni hancur bumi ni. Masuk ke 6 lah. Ke 6 tu khas untuk perhitungan. Perhitungan dah selesai semua kan. Itu yang kita nak kena faham. Kita nak kena faham. Sekarang masa dia dah terlalu dekat. Sebab 5 ni dah penghujung. Nak jadi kiamat ni. Nak jadi maknanya, nak diratakan nanti kan. Nak dari Imam Mahdi nak turun ni, Dajjal nak turun. Tu tanda Allah bagi. Maknanya ni sekarang dah masa ke 5. Penghujung. Tak lama lagi. Jangan kita ingat bila kiamat. Kiamat yang besar tu memanglah tak lama lagi. Tapi yang kita risau lagi sekarang adalah kiamat kecil. Kiamat kecil tu apa? Nyawa kita. Nyawa kita ni sekarang, kita tak merasakan yang genggam Allah. Itu lebih bahaya lagi. Kalau kata azab tu tadi, kita duduk dalam azab. Itu azab nanti kita punya fikir masa ke-6. Kan? Kita rasakan macam kita takkan kena azab. Kita cuma membayangkan azab neraka. Kita membayangkan. Tapi yang nyata berlaku azab dalam diri kamu, kamu tak dapat nak rasai. Itu bahaya lagi. Kalau neraka sana bahaya, kan? Yang ini lebih bahaya lagi. Sebab apa? Sebab engkau tak tahu engkau berada di dalam azab neraka yang lebih azab daripada azab neraka. Apa dia? Bila engkau tak kenal Tuhan kau, kau tak kenal yang menciptakan kau itu. Itu lebih azab lah. Tak bayang kau nak hitung-hitung lah sana dah. Tu angan-angan lagi tu. Ini yang nyatanya. Bila engkau lupa, tak kenal diri, tak kenal Allah, kau rasa kedirian kau ada, itu engkau diazab. Lebih azab lagi daripada. Ini saya cakap tadi. Saya bukan nak cakap tadi untuk nakut-nakutkan, tapi ini yang berlaku dalam kehidupan kita. Kita suka berangan-angan yang kita akan dihitung di sana. Semua saya cakap bukan tak betul. Itu dah pasti sebenarnya. Tapi yang lebih pasti lagi sekarang ini, iqra' kitabah kafa binafsika yauma 'alaika hasib. Kau sendiri baca dulu kitab sekarang kau. Cukup engkau sendiri menyaksikan apa yang kau buat, engkau diazab. Apa dia yang kau buat dalam kitab kau tu? Engkau tak kenal Tuhan kau dalam kehidupan kau. Itu engkau tak payah baca lagi kitab kau. Cukup engkau menyaksikan, engkau diazab. Kerana engkau sendiri yang menghendaki engkau diazab. Itu lebih azab lagi daripada nanti azab yang ada lainnya. Fahami betul-betul saya punya perkataan. Sebab saya terlalu sayang, saya terlalu cinta. Rasulullah terlalu sayang. Rasulullah terlalu sayang, Allah terlalu sayang kita. Maka itu dia bagi tahu. Jangan kita lengah, jangan kita lalai. Sebab nyata Allah tu, kita dengan Allah dengan kita terlalu nyata. Terlalu jelas, dia tak pernah tinggalkan kita. Ma wada'aka rabb wa ma qala. Ma wada'aka rabb bukan wa ma
Tak pernah dia tinggalkan kita, tak pernah benci kita. Dia lebih dekat daripada diri kita. Lebih dekat daripada diri kita sendiri. Sebab apa? Dia menciptakan kita. Nak cari apanya lagi? Nak cari apanya lagi? Ke mana wa huwa ma'akum ainama? Kat mana pun kau pergi, aku lah. Sebab kita tak perasan. Kita tak perasan kedudukan kita ni terlalu dimuliakan Allah. Sampai Allah tak meninggalkan, tak tinggalkan kita, tak benci kita. Tapi kita sebabkan kita bila dah hidup ni, kita dah lengah, lalai, nantilah, tunggu, tangguh. Kita tak nampak sebenarnya dalam diri kita ada sesuatu geliga yang amat indah, yang iaitu Allahnya tadi. Yang mencipta kita, terlalu sayang pada kita. Belum lagi kita minta, dia dah bagi kita hidup, dia bagi kita pendengaran, dia bagi macam-macam dia bagi. Tapi kita ni tumpuk, tutup-tutupkan. Tak nampak yang Allah tu selalu pemurah, Rahman dan Rahim. Pemurah dan penyayang tu tadi pada kita. Macam-macam dia bagi sampai kita tutup, tak nampak. Kita nampak itu biasa kita anggap. Tapi bila nanti sakaratul maut, baru kita tahu harga nilai nyawa kita. Ya Allah, tolonglah hidup aku dapat sekejap, aku nak beramal betul-betul, ya Allah. Jangan sampai bila sakaratul maut baru nak beramal betul-betul. Baru nak rasakan Allah Ta'ala dalam kehidupan kita. Pasal kita dah nampak nikmatnya dengan Allah Ta'ala ni tadi. Tapi dah kita tak boleh nak hidupkan. Allah dah perlihatkan orang yang betul-betul kat dunia tadi, dia dah dengan Allah penghidupan dia. Cinta, syok dengan Allah, rasa Allah je. Kan? Buat ibadah ni, buat ini, lepas tu Allah lihatkan macam mana indahnya dia bersama dengan, bukan nikmat tu, dengan Allah tu tadi. Dia nampak muka berseri-seri, dia memandang wajah Allah. Berseri-seri puas melihat wajah Allah. Wujuhun yauma idzin na'im. Tak tahu nak cakap nikmatnya tadi, dia melihat wajah Allah, memandang wajah Allah. Sampai dia kata, tolong hidupkan wali aku, nak macam dia jadi macam bestnya tadi. Bukan makanan tu kat surga tu, itu sedap juga. Tapi ini wujuhun yauma idzin na'im, melihat wajah Allah. Sebab apa? Di dunia lagi dia dah memandang, dia tak mahu lagi. Ini yang Rasulullah bagi tahu. Jangan lari tajuk. Tajuk kita tetap la ilaha illallah. Dia tak lari tajuk, tetaplah 124,000 Nabi semua la ilaha illallah. Adam Nabiullah, Ibrahim Rasulullah, Musa Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Wafat dah penutup 9 Nabi, turun pula lagi waliullah pula. Tetap juga bawa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah bila-bila pun. Tetap memegang geliga Allah, mustika Muhammad tu juga. Tapi bila kita tak kenal dia ada kat dalam diri kita, dan tak pernah, dan sentiasa bersinar menyuluh kita. Tapi mengapa kita sekian lama ditutupi dengan najis-najis, kekotoran-kotoran hawa nafsu kita. Kita ingat itu dah cukup nikmat bagi kita. Sebenarnya kita tertipu dengan tambahan pula. Bila kita dah tak kenal diri, tak kenal Allah, maka datanglah iblis, datanglah benda batil yang lain, Ya'juj Ma'juj, orang Yahudi Nasrani, untuk kita bersyarikat bersama-sama dengan dia. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Orang sesat akan datang, kita akan duduk. Dia tengok kat dunia kita. Kita akan duduk dengan siapa nanti? Kita tengok, kita akan apa pun kita tengok. Mulut kita sebut nama Allah, kita puasa juga, kita zakat juga, kita solat juga, rajin juga, kita berzikir juga. Tapi kita dah mengikuti cara Yahudi, dan sebab dalaman kita ni tadi tak kenal. Jadi bila tak kenal diri, tak kenal Allah, kita akan terikutlah tadi kesifat kebatilan. Bila kebatilan tu dibiarkan lama-lama, kita tak mau kenal siapa yang menciptakan kebatilan tu tadi, maka kita akan berada dalam kerugian, yang mana orang yang paling rugi kata Allah adalah orang yang ketika dunia dia ingat dia beramal, dia rasa dia nanti dapat balasan yang baik daripada Allah. Padahal dia tak kenal diri, tak kenal Allah. Dia hanya beramal untuk kepentingan, untuk didapatkan di dunianya. Aku bagi kat dunia je, Allah Ta'ala kata. Serugi-rugi manusia, Allah Ta'ala kata.
Tak ada yang lebih rugi lagi. Yang menyangka dia akan dapat. Padahal nanti kat padang mahsyar, kitab dia tu tadi tak ada apa-apa yang dia buat baik pun. Padahal saya buat baik. Tak, engkau dah nakkan kat dunia balasan dia. Oh. Menyesal tak? Menyesal. Jangan sampai itu. Kita Allah tak bagi tahu itu serugi-rugi manusia. Sebab tu kita kata kenal diri, kenal Allah, itu jalan dia. Rasulullah pun ajar sahabat dulu. Rasulullah pun dapat pada Allah, dikenal Allah dulu. Aku mengenal Tuhanku dari Arisu Rabbi bi Rabb. Aku kenal Tuhanku dari mesti. Macam mana tu? Dia kenal Tuhan Allah tu daripada Allah. Sebab Rasulullah dia langsung lahir, ayah dia meninggal. Masuk 7 tahun kan, mak umi dia meninggal. Lepas tu datuk dia pula meninggal. Rebut-rebut orang-orang kat langit-langit semua, bidadari semua, nabi-nabi, roh-roh semua nak jaga Nabi Muhammad. Allah Ta'ala kata tak, aku aja yang boleh jaga. Jadi Rasulullah dijaga oleh Allah, akhlaknya dididik oleh Allah. Itu dikata khuluqin azim, akhlak yang sangat, sebab Allah yang dididik akhlak dia. Jadi kita beruntung. Wasilah kita adalah nyambung kita kepada. Maka itu kul in kuntum, beruntung kita kalau kita nak betul-betul cintai Allah, ikut. Jadi mudah-mudahan peringatan ini kita fahami betul. Ini berlaku dalam kehidupan kita terlalu jelas. Terlalu jelas sangat. Jadi saya tak nak bertanggungjawab di padang mahsyar, saya bagi tahu. Sekarang bukan masanya lagi nak berseronok-seronok. Patutnya dah lama dah. Tapi ni keadaan dah makin teruk. Kita dah dipaksa untuk mengikuti sistem ahli sihir, sistem Nasrani, sistem situ kita dipaksa dah lama dah. Bila nak lawan dah tak boleh. Dulu injection mula-mula, ingat tak? Saya cakap baru lahir tahun Merdeka tahun 57 kita kan? Setiap lahir kena banyak ulama lawan, apa perlu tu pakai ubatkan kita, ini apa dalam benda ni. Tapi ulama tu semua dah tak dilayan. Sebab apa? Ada kepentingan untuk peribadi masing-masing sanggup. Allah tak didahulukan nombor 1. Betul? Sekarang ni lagi lah. Cuma dia tukar nama je. Bangga. Kita ni dah dimasukkan sihir dalam badan kita. Bangga. Tak ada kita jalan nak baca waqul ja'al haq, hancurkan balik ya Allah. Tak ada. Bangga. Paksa pula orang. Lemas cakap lebih-lebih nanti. Ya Ustaz. Yang sedih sekarang yang saya dengar, bila semayang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajmain. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama di dalam majlis Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Taala memanggil kita dalam keadaan kasih sayang dia, kelemah lembutan dia. Maka seperti mana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang bermaksud, keluarlah kamu di dalam majlis Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dosa kamu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa kamu diampunkan tadi digantikan dengan kebaikan. Maka kebaikan itu kita menyatakan, mengharapkan, berdoa bahawa kebaikan itu Allah Ta'ala meletakkan di kita ni sebagai sentiasa mengesakan Allah, tak ada kedirian diri kita. Maka tetaplah kita dengan yang dikatakan wa qadara rabbuka alla ta'budu, maka yang dikatakan mengikut sistem Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita duduk dalam akuarium Yahudi yang sekarang ini, maka selamatlah kita yang Allah Ta'ala beritahu. Jadi bagaimana nak merasai, meyakini dan mengimani kalimah la ilaha illallah, bukan sahaja kalimah sahaja, bukan sahaja kita menyatakan menyebut je kalimah, tapi meyakini, merasai. Macam mana kita nak makan nasi goreng, bukan kita tengok je nasi goreng tu, tapi kita makan, kita rasa. Dan kita rasa, kita tahu rasa tu apa. Rasa tu Allah Ta'ala yang bagi. Yang menyatakan rasa tu, siapa yang pemberi rasa tu? Allah Ta'ala. Jadi itulah yang betul-betul kita meyakini kalimah la ilaha illallah. Maka
Baru betul yang dikatakan tak ada kedirian diri kita, yang hanya mengesakan Allah, dia saja yang mengesakan diri dia. Jadi kalau kita tidak merasai begitu, hanya sebut saja, tak dapatlah yang dikatakan yang benar-benar, yang dikatakan keindahan bersama berkehidupan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari saya itu saja dari saya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Apa yang diceritakan oleh sahabat-sahabat kita tadi, insya-Allah ya, daripada luahan kesucian dalam dirinya. Jadi tak lain kita ni hidup ni, rasakan hidup di kehidupan Allah, supaya kita tidak jadi pembangkang ataupun tidak jadi orang yang suka berbalah-balah dengan Tuhan, dengan Allah. Kita tak perasan, kita dah selalu membangkang, kita dah selalu berbalah-balah dengan Allah Ta'ala secara dalaman. Contohnya kita merasakan ada diri kita tu, kita membantah tu. Kita rasa ada diri kita, kita bawa motor, bawa kereta, kita suap makanan kat mulut, kita tak rasa apa-apa, kita tak rasa dia yang suapkan kita, itu kita bangkang tu. Kita menutupi hak Allah Ta'ala, dia yang menggerakkan kita, tangan kudrat kita, dia bagi kudrat pada kita untuk suap tu, kita tak rasakan yang itu suapan. Bila kita nanti dah wafat nanti, ataupun kena stroke ke sebelah, baru kita tahu tangan ada tapi seruk pula kanan, baru kita tahu. Jadi jangan sampai jadi gitu. Jadi kita hayati kehidupan kita, sentiasa kita rasakan setiap degup jantung kita turun dan naik, rasakan dia lah yang menaikkan, dia yang turunkan, dia berhentikan. Begitu penglihatan kita yang kita lihat, kita melihat dari penglihatan dia, kita nampak tak lain semuanya dia semua. Praktiskan semua itu tauhid, itu akidah kita tu. Itu baru jadi kita jadi maknanya orang yang betul-betul hamba ku, kata Allah. 24 jam dia rasakan ada Allah je, tak ada rasa diri dia. Ini yang dibawakan oleh Rasulullah SAW, sampai Rasulullah digelarkan hamba. Dalam surah Isra kan, subhanallazi asra bi abdihi. Jadi gelaran hamba tu, kalau Allah yang bagi tu memang hebat lah. Kalau kita yang sebut hamba-hamba tu tak original. Nakkan Allah sendiri kata kita ni hamba dia, itu yang hamba ni tak boleh buat apa-apa. Hamba ni fakir. Hamba, itu maknanya hamba. Apa pun terkelip mata kita, semua kita rasakan dia yang kelipkan. Kemana kita, apa nak jadi, gitu itu dalam kehidupan kita, kita letakkan engkau punya susunan cantik semua, ya Allah. Baik ke buruk ke, aku boleh terima ke tak boleh terima, itu semua baik, ya Allah. Kita ikat mati. Kita tak boleh terima pun kita lawan juga. Ini kau buat semua bagus, ya Allah. Aku tak boleh terima, ya Allah. Tolonglah kuatkan aku, ya Allah, supaya aku boleh terima qada dan qadar, baik dan buruknya, ya Allah. Tolonglah supaya aku duduk tetap dengan kau, ya Allah. Ajar diri kita gitu. Saya pun tak kuat. Saya selalu begitulah, main. Allah yang bagi kekuatan, Allah yang pelihara, Allah yang daim tetapkan nanti. Kita tak ada apa benda. Jadi kita selalu di situ. Selalu ketiadaan diri kita. Dia yang mencorakkan apa-apa pun. Nak mewajahkan kita ni senyum ke, masam ke, itu dia yang gerak. Yang penting kita selalu tetap dialah yang mencorakkan kita, bukan kita minta Allah corakkan kita. Sebenarnya kita sentiasa rasakan dia yang corak kita. Jadi apa pun kita minta, dia yang corakkan kita. Bukan kita minta, kita ni apa, Allah atur, maknanya Allah, aku nak engkau atur aku macam ni, tak boleh. Itu permintaan kita salah. Kita minta, kita macam Rasulullah minta, ya Allah aturlah diriku sendiri, jangan kau biarkan aku mengatur diriku sendiri, walau sesaat, walau sekelip mata, walau sedegup jantung, aku tak mau diri aku mengatur dia. Itu doa Rasulullah SAW. Mana Rasulullah dia yang paling kenal Allah, dia yang paling takut, dia paling rindu, dia yang paling faham Allah Ta'ala. Tentu doa dia orang yang betul-betul faham dengan Allah. Jadi mengapa kita tak nak pakai gitu? Ada orang kata saya salah. Tak, itu terserah masing-masing. Saya berkata, saya dah cakap tadi, bukan bersandar kepada hawa nafsu. Saya berkata atas apa yang disuruh tajalikan oleh Allah. Kerana tak pernah bengkok sesuatu yang datangnya daripada Allah. Tak pernah ada keraguan, tak ada was-was. Hakul yakin wa kamal yakin, insya-Allah. Supaya semua pendengar-pendengar ni juga hakul yakin, insya-Allah. Bawa terus. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kesalahan, kesilapan dalam menyampaikan ada rasa kedirian sikit. Saya minta maaf. Wa'afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.